Halo guys, kembali lagi bersama saya Haziq Mursyidi di channel Haziq Mursyidi lah, of course. Okay. Alright, tidak Pak Bos. Dalam video ini kita ingin berbincangkan tentang mungkin benda yang lebih intelektual berbanding dengan video-video sebelum ini, berkenaan dengan ideologi printing out money. Okay, sebelum ini kita digemparkan, okay, mungkin quite viral juga lah cerita ni, di mana Timbalan Menteri kita daripada KBS, Kementerian Belia dan Sukan, mencadangkan supaya bank pusat atau central bank ataupun in our case bank negara untuk cetak wang dan berikan sama rakyat secara direct, secara langsung. So dekat bahagian sini of course lah dia kenyataan begini timbul lah, banyaklah timbul kontroversi, dan juga banyak jugalah respon-respon yang negatif daripada netizen. Of course lah netizen kan, kalau bukan mengecam tu, kalau tidak mengecam tu bukan netizen lah. So dekat dalam video ni aku bukan mau kecam kenyataan Timbalan Menteri tu, aku bukan mau insult dia apa semua, okey, tapi aku mau bincangkan apa ideologi yang dia cuba bawakan di dalam kenyataan dia atau cadangannya itu. So sebenarnya ideologi ni ada nama, okey, nama ideologi ni adalah Modern Monetary Theory atau lebih dikenali sebagai MMT. So, benda ni popular ke tidak? Benda ni sangat-sangat popular dibincangkan di medan antarabangsa. So, banyak juga pengikut-pengikut dia ni, dan juga pengikut dia ni bukan juga calang-calang pasal pengikut-pengikut dia ni ada yang profesor, ada yang doktorat, okey, memang ahli-ahli ekonomi. Terutamanya yang saya nampaklah based on my observation, kalau biasanya yang ideologi para ekonomi yang mempunyai yang bermazhab, okay, ekonomi ada mazhab, bermazhab post-Keynesian, okay, post-Keynesian. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, sebenarnya ideologi itu mempunyai basis, ada basis dia, dan juga bukannya orang cakap cadangan tu bukannya 100% bodoh lah. Okay, literally I say the word bodoh lah, bukan 100% literally bodoh. Okay, dia ada ujar dia. Okay, kalau misalnya sudah profesor pun sokong dengan ideologi tersebut, mesti of course lah kita kena tahu kenapa orang sokong benda ni. Okay, so sebenarnya ideologi ni, kalau misalnya kita mengikuti 100% ideologi ni, kita akan expect government tidak lagi mempunyai alasan, untuk menyatakan kalau misalnya lah contoh hospital perlu dibina, banyak hospital perlu dibina mungkin di suatu negara tu. So kalau misalnya dia menggunakan ideologi ini, so kerajaan tidak boleh menyatakan bahawasanya mereka tidak cukup duit untuk membuat hospital tersebut, kerana bank pusat boleh saja print out money dan juga bagi sama kerajaan untuk membina hospital tersebut. So dia tidak perlu risau tentang dorang punya revenue lah, dorang punya hasil lah, dia punya pengutipan cukai lah. So bank pusat tu boleh saja bagi duit sama dorang, lepas tu dorang belanjakan di untuk perbelanjaan kerajaan lah. Of course, alright, pasal satu dia dekat bahagian sini kriteria yang perlu dibincangkan dalam MMT ni yang berbeza sedikit dengan conventional economics. Kalau misalnya conventional economics, itu cukai yang kutip sepatutnya digunakan untuk membelanjakan, membelanjakan kepada perbelanjaan kerajaan. So maksudnya dekat bahagian sini kerajaan perlu untuk mengutip cukai, barulah dia dapat berbelanja. Kalau misalnya MMT tidak perlu kutip cukai pun sebenarnya, kalau misalnya kerajaan mau berbelanja, kerajaan boleh saja minta bank pusat untuk bagi duit sama dia, dan juga dia akan berbelanjakan kepada di dalam ekonomi lah. So dekat bahagian sini, apa keburukan, apa implikasi kalau misalnya contoh dia print out money arus thin air lepas tu berbelanja dalam ekonomi. Satu dia ada inflasi. Inflasi maksudnya kenaikan harga barang secara mendadak. Inflasi tu akan berlaku. Kalau misalnya dia long decide untuk print out money arus thin air, lepas tu benarkan kerajaan menggunakan duit tersebut untuk berbelanja, dia akan berlakunya inflasi. Kerana
banyak bekalan wang akan timbul di dalam ekonomi dan ia akan menyebabkan nilai wang itu sendiri jatuh. So, dekat bahagian sini, apa yang countermeasure untuk mengelakkan perkara ini berlaku atau mengurangkan impak negatif tu? Yang penyokong MMT ni, termasuk ahli-ahli ekonomi yang menyokong MMT ni, dia menyatakan kalau misalnya inflasi itu disebabkan oleh oversupply of money ataupun lebihan bekalan wang, kita kurangkanlah bekalan wang di dalam ekonomi. Cara dia adalah untuk mengutip cukai. Mengutip cukai daripada apalah? Daripada rakyat lah, atau daripada private sector. Kalau berbanding dengan conventional economics, dikutip cukai untuk membelanjakan, untuk membelanjakan duit cukai tersebut di dalam ekonomi. Kalau misalnya MMT, dia mengutip cukai untuk mengurangkan bekalan di dalam ekonomi. Benda-benda printing out money out of thin air ni sebenarnya pernah berlaku di negara-negara lain, di negara-negara lain, tapi mempunyai implikasi yang buruk. Contoh dia Venezuela, contoh dia, dan juga contoh dia Zimbabwe. Zimbabwe, itu memang apalah, sama jugalah kes dia, print out money out of thin air. Lepas tu dia finance benda-benda yang tidak produktif, military, terhadap orang cakap tentera dia bagi semua dan juga dia gunakan duit itu untuk rasuah orang, semua segala bagai. Bila mana dia menggunakan the newly created money untuk membelanjakan kepada sesuatu yang tidak produktif, dia akan menyebabkan inflasi. Inflasi, hyperinflation lagi tu. Tidak silap saya, lebih daripada beribu-ribu persen. Inflasi. Kalau kita 5% pun menangis sudah. Kalau 4% inflation rate pun menangis sudah. 3% pun menangis sudah. Apalagi 1,000, beribu-ribu, berlemon-lemon inflation rate. Bagi saya, benda ni boleh dibincang. Benda ni boleh dibincang. Bukannya orang cakap setakat orang cakap kecam, apa semua benda tu kan kita kecam. Lepas tu akhirnya idea itu terkubur begitu saja tanpa diperbahaskan. So benda-benda ni sebenarnya boleh bawa dibincang, boleh bawa di medan perbahasan, di antara para ahli ekonomi. For me, kalau misalnya printing out money out of thin air tu, aku boleh cakap aku boleh bersetuju. Aku boleh bersetuju. Kenapa aku bersetuju printing out money out of thin air? Disebabkan aku rasa negara kita belum lagi banyak lagi benda-benda yang kurang yang boleh kerajaan tumpukan untuk menggunakan duit yang dicetak itu untuk membuat benda-benda yang lebih produktif. Contoh dia, satu, job creation. Dua lagi, mungkin kasih selesailah masalah-masalah air kat Sabah ni kan. Sabah ni banyak ni tempat-tempat yang ada air ni. Ketiga, bekalan elektrik, apa semua infrastruktur dekat bahagian Sabah ni. Semua Sabah kan. Of course lah, pasal aku tinggal kat Sabah. So, kesimpulan dia, of course, boleh diperbahaskan. Ideologi ni boleh diperbahaskan. Namun, kalau bagi pendapat aku, benda ni tidak patut bagi print out money, lepas tu bagi directly sama rakyat. Kita boleh buat projek-projek yang boleh bawa productivity kepada negara. Itu sajalah untuk saya. Kalau misalnya kamu suka konten-konten macam ni, boleh subscribe channel saya, Haziq Mursyidi. Jangan lupa tekan butang subscribe dengan tekan butang loceng tu. Alright, so see you in the next video. Bye.